Okey, subtopik yang kedua untuk tajuk taburan kebarangkalian adalah taburan binomial. Okey. Kat sini kita buat dulu contoh dia. Apabila sekeping duit shilling adil dilambungkan sekali, kesudahan yang diperoleh adalah sama ada gambar atau angka. Okey, kita tahu duit shilling dia ada dua permukaan sahaja. Satu permukaan gambar, satu lagi permukaan angka. Jadi bila kita lambung duit shilling tu, kita boleh dapat sama ada gambar atau angka. Kita tak boleh dapat dua-dua gambar dan angka sebab bila kita lambung duit shilling tu, satu permukaan dia akan berada di sebelah atas dan satu lagi akan berada di sebelah bawah. Jadi kesudahan yang kita ambil adalah permukaan yang berada di sebelah atas. Okey, jadi bila permukaan yang berada di sebelah atas tu dia boleh ada gambar atau angka. Okey, dia tak boleh dua-dua. Okey, jadi kesudahan mendapat gambar dianggap kejayaan dan kesudahan mendapat angka dianggap kegagalan. Okey. Yang ini bila kita buat eksperimen, kita nak kesudahan kita adalah gambar. Jadi bila kita dapat gambar, dia adalah kejayaan. Kalau kita dapat angka, dia bukan kejayaan tapi kegagalan. Okey, satu eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan, kita kenali dia sebagai percubaan Bernoulli. Okey, ciri-ciri percubaan Bernoulli, hanya terdapat dua kesudahan iaitu kejayaan, kegagalan. Okey, untuk Bernoulli dia cuma ada dua kesudahan sahaja. Kejayaan, kegagalan. Okay, kebarangkalian untuk kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Okay, kalau dia buat 10 kali percubaan, kebarangkalian kejayaan dia mesti sama. Daripada 1 sampai 10 mesti sama. Okay, kalau dia dah bagi kebarangkalian kejayaan itu diwakilkan dengan P, maka kebarangkalian kegagalan kita akan buat 1 tolak P. Okey, kalau kejayaan P, okey, kita wakilkan dia dengan P ataupun satu nombor yang diwakilkan dengan P. Kegagalan, cara nak dapatkan kebarangkalian untuk kegagalan 1 tolak P. Pemboleh ubah rawat diskrit untuk Bernoulli. Okey, Bernoulli ni X sama dengan 0, 1 sahaja sebab apa? Sebab 0 ni dia mewakili kegagalan, 1 ni dia mewakili kejayaan. Okey, inilah muka Bernoulli ni. Okey, muka Bernoulli. Nama penuh dia Jacob Bernoulli. Dia adalah ahli matematik Swiss pada abad ke-17. Okay, dia inilah yang rajin sangat mengkaji ciri-ciri percubaan yang mempunyai kebarangkalian kesudahan kejayaan yang sama apabila percubaan diulang-ulang. Okay, yang atas ni tadi percubaan Bernoulli. Okay, yang kat bawah ni. Eksperimen terdiri daripada beberapa percubaan Bernoulli yang serupa. Setiap percubaan hanya mempunyai dua kesudahan, kejayaan dan kegagalan. Kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan tidak berubah. Setiap percubaan tidak bersandar iaitu kesudahan percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan yang lain. Okey, kalau 4 yang awal ini adalah untuk percubaan Bernoulli, 4 yang kedua ini adalah ciri-ciri untuk eksperimen binomial. Okay, kalau percubaan Bernoulli tu kita buat satu percubaan, dia akan ada dua kesudahan. Tapi untuk eksperimen, dia akan ada beberapa percubaan Bernoulli. Okay, yang ni bukan 4 ya, beberapa percubaan Bernoulli yang serupa. Okay, kalau dia ada 4 percubaan, dia akan buat dari percubaan pertama sehingga percubaan keempat tu benda yang sama. Okay, benda yang sama. Dia tak boleh buat yang pertama. Percubaan pertama lain, percubaan kedua lain. Tak boleh. Okay, dia mesti semuanya sama. Okay, dan setiap percubaan tidak bersandar. Tidak bersandar ni maksud dia kesudahan
percubaan yang kedua tidak bergantung kepada kesudahan percubaan yang pertama. Okey, jadi pemboleh ubah rawak binomial ialah bilangan kejayaan R daripada N percubaan bernoulli yang serupa bagi satu eksperimen binomial. Okey, itu pemboleh ubah rawak binomial. Okey, taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak binomial kita kenali dia sebagai taburan binomial. Okey, contoh. Rajah di sebelah menunjukkan gambar rajah pokok yang mewakili semua kesudahan bagi dua pusingan permainan tic-tac-toe. Adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Jelaskan. Okey, gambar rajah pokok mewakili kesudahan dua pusingan. Jadi pusingan pertama, pusingan kedua. Okey, bila kita bermain, okey, ataupun satu permainan, dia akan ada 3 kesudahan iaitu menang, seri, kalah. Okey, 3 kesudahan. Kalau untuk binomial dia mesti 2 kesudahan sahaja, tak boleh lebih. Okey, jadi taburan yang ditunjukkan untuk permainan tic-tac-toe ini bukan taburan binomial kerana untuk taburan binomial kesudahannya hanya 2 sahaja untuk setiap percubaan. Okey, ni pusingan pertama, maksud dia percubaan pertama. Pusingan kedua ni percubaan kedua lah. Okey, pusingan pertama dia ada 3 kesudahan. Percubaan yang kedua ni pun dia ada 3 kesudahan. Okey, jadi bila awak bermain tic-tac-toe, dia bukan taburan binomial. Okey, contoh seterusnya, contoh 7. Sebuah rak mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia, 4 naskah buku rujukan fizik. Okey, buku rujukan kimia dan fizik ni buku yang sama. 3 naskah buku rujukan fizik diambil secara rawak satu demi satu dari rak itu tanpa dikembalikan. Nyatakan sama ada taburan kebarangkalian ini merupakan taburan binomial atau bukan. Jelaskan. Okey, kita ada 6 buah buku kimia, 4 buah buku fizik. Okey, dia ambil secara rawak buku fizik sahaja sebanyak 3 naskah. Jadi yang pertama kita kena kira sebab dia tanya taburan binomial atau tidak. Jadi kita kena ada kebarangkalian. Okey, kebarangkalian mengambil buku fizik pertama 4/10. Okey, fizik ada 4. Okey, kita guna rumus kebarangkalian. Jangan lupa rumus kebarangkalian. P A sama dengan NA per NS. So, sekarang peristiwa kita mengambil buku fizik. So, buku fizik asal dia ada 4. Kimia ada 6. Jadi jumlah keseluruhan 4 tambah 6 sama dengan 10. Okey, yang ini bilangan keseluruhan. Jadi fizik 4/10 kita boleh kecilkan. So kita akan dapat 2/5. Okey, kita ambil buku fizik yang pertama. Bila kita ambil buku fizik yang kedua, okay, buku fizik ni dia akan berkurang. Bila kita dah ambil, kita tak letak balik dekat rak tu. Okey, sebab kat sini ayat dia tanpa dikembalikan. Jadi kita ambil buku fizik, ambil terus. Jadi buku fizik tinggal 3, jumlah keseluruhan tinggal 9 sebab dia dah berkurang 1. Jadi kebarangkalian fizik yang kedua 3/9. Okey, kecilkan dapat 1/3. Lepas tu kita ambil lagi sekali. Okey, kali ketiga kita ambil buku fizik. Ni pun sama. Buku fizik kurang 1. Jumlah keseluruhan pun akan berkurang 1. Jadi 2/8. 2/8 kecilkan 1/4. Okey, kita tengok. Kebarangkalian untuk kita ambil buku fizik dalam 3 percubaan tu dia tidak sama. Okey, tak sama sebab dia bersandar kepada kesudahan sebelumnya. Okey, untuk taburan binomial, kebarangkalian kita tidak bersandar.
Okey, sepatutnya tidak bersandar dengan keputusan sebelumnya. Okey, jadi peristiwa kita mengambil 3 naskah buku fizik secara rawat tanpa dikembalikan bukan taburan binomial. Kenapa bukan taburan binomial? Sebab kebarangkalian dia mengambil buku fizik itu sentiasa berbeza dan dia bersandar dengan kesudahan sebelumnya. Untuk kita mengira kebarangkalian peristiwa bagi taburan normal, rumus kita untuk taburan binomial P, P kebarangkalian dalam braket X sama dengan R sama dengan NCR darab P kuasa R darab Q kuasa N tolak R dengan syarat R ini mesti integer. Okey, dan kita juga boleh tulis X tu menghampiri B dalam braket NP. Okey, ini nota sikit. Peristiwa memperoleh kejayaan atau kegagalan ialah peristiwa saling eksklusif. Okey, ada satu contoh dekat sini. Sebuah piramid segitiga dengan 4 permukaan rata yang sama saiz dilabel dengan nombor 1 hingga 4. Naim melambung piramid segitiga itu sebanyak 3 kali. Apakah kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid itu dalam setiap lambungan? Okey. Dia ada satu piramid, dia labelkan setiap permukaan tu dengan nombor 1 sampai 4. Okey, permukaan pertama nombor 1, permukaan kedua nombor 2, permukaan ketiga nombor 3 dan tapak dia nombor 4. Okey, Naim melambung piramid itu sebanyak 3 kali. Okey, dia tanya kebarangkalian mendapat nombor 4. Okey, pada piramid tu, nombor 4 tu ada sekali sahaja. Ada satu je nombor 4. Okey, nombor 4 tu ada satu dan setiap permukaan tu dia labelkan dengan 1 sampai 4. So, bermaksud ada 4 permukaan dan nombor 4 tu ada satu. Jadi, kebarangkalian kalau dia mendapat nombor 4, okey, kebarangkalian mendapat nombor 4, 1/4. Okey, kalau kita tukar dalam perpuluhan 0.25 dan Q ni kebarangkalian tidak mendapat nombor 4. So, 1 tolak 1/4, kita dapatlah 3/4. Okey, P dekat sini dia sama dengan P yang ini. Okey, so kita dapat untuk Q. Okey, P ni dia dapat nombor 4. Okey, P ni dapat nombor 4. Q ni tak dapat nombor 4. Okey, jadi Q 1 tolak 1/4. So, kita dapatlah 3/4 ataupun 0.75. Okey, jadi X mewakili bilangan pemboleh ubah rawak. Bilangan kali mendapat nombor 4 pada tapak piramid, kita boleh tulis dengan X sama dengan, okey, X mewakili pemboleh ubah rawak mendapat nombor 4 tu, kita boleh tulis X sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey, tak dapat langsung nombor 4, dapat sekali nombor 4, dapat 2 kali nombor 4 ataupun 3 kali dia lambung, semuanya nombor 4. Okey, ni yang tadi, cerita yang tadi, okay, kita sambung di sini. Okey, katakan G mendapat nombor 4 pada piramid, H mendapat nombor bukan 4 pada piramid. Okey, G dapat nombor 4. Okay, G tadi kebarangkalian dia 1/4. H tu tadi kebarangkalian dia 3/4. Okey, bila kita terjemahkan eksperimen kita dalam bentuk gambar rajah pokok, yang inilah yang kita dapat. Okey, lambungan pertama, lambungan kedua, lambungan ketiga. Okey, lambungan pertama sama ada dia dapat G atau H. Okey, G ni dia dapat nombor 4, H ni dia tak dapat nombor 4. Jadi pada setiap ranting ni kita akan tulis nilai kebarangkalian dia. Okey, G 0.25, H 0.75. Okey, tulis pada setiap ranting tu.
Okey, lepas tu kita akan cari kesudahan dia. Okey, kesudahan dia baris pertama G, G, G. So kita tulis kesudahan dia G. Okey, baris kedua G, G, H. Okey, kita buat sampailah habis gambar rajah pokok kita ni. Yang terakhir ni H, H, H. Okey, apa peristiwa yang kita nak? Kita nak kebarangkalian dia mendapat nombor 4. Okey, mendapat nombor 4 diwakilkan dengan G. Okey, tengok. Yang pertama, baris pertama dia ada 3 kali dia dapat nombor 4. Baris kedua 2 kali, baris ketiga 2 kali dan seterusnya kita buatlah sehingga habis. Okey, baris terakhir langsung tak dapat nombor 4 jadi kosong. Okey. Okey. Kalau kita kira dalam taburan, kalau kita kira dalam pemboleh ubah rawak binomial, kita akan guna yang ini. Okey, pemboleh ubah rawak. Okey, kalau kita kira dalam pemboleh ubah rawak diskrit tu, kita akan guna gambar rajah pokok. Kita letak dia punya kebarangkalian. Okey, lepas tu kita kira satu-satu. Kebarangkalian X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Okey, X sama dengan 0. Kita tengoklah bahagian kosong ni. Okey, dia semua H. Bila semua H, kebarangkalian dia 0.7 darab 0.7 darab 0.7. Ataupun boleh terus tulis 0.75 kuasa 3. Okey. H dia 0.75, 0.75, 0.75. Jadi dia nombor yang sama. Jadi kita boleh terus tulis 0.75 kuasa 3. Okey, X sama dengan 1. Kita tengok X sama dengan 1. Dia ada 1, 2, 3. Jadi kita kena tambah 3 peristiwa ni. Okey, G, H, H. Darab dulu. G 0.25 darab 0.75 darab 0.75. Tambah, okey, yang bawah ni H, G, H. 0.75 darab 0.25 darab 0.75. Okey, buatlah sampai habis. Itu yang ni kita panjang sikit lah pengiraan dia sebab kita kena darab, kena tambah, darab, tambah. Okey, dan kita buat sampailah X sama dengan 3 sebab R kita nombor dia 3, 2, 1, 0 sahaja. Okey, yang ini kalau kita guna cara pemboleh ubah rawak diskrit. Okay. Kalau kita guna rumus taburan binomial. Okay. Rumus taburan binomial. Okay. P. Okay. Kebarangkalian. X sama dengan berapa? X sama dengan R ni. Yang inilah 0, 1, 2, 3 ni. Sama dengan. Okay. Rumus dia NCR darab P kuasa R darab Q kuasa N tolak R. Okay. P kita tadi kita dah kira dapat nombor 4 1/4, tak dapat nombor 4 3/4. Okey, jadi kita pun masuklah dalam rumus kita. Ringkas je pengiraan dia. Okey, bila guna rumus. Okey, yang pertama ni kita kira X sama dengan 0. Okey, N bilangan N ni bilangan percubaan. Okey, saya tulis kat sini. N ni bilangan percubaan. Bilangan percubaan. Yalah, bilangan percubaan 3 kali kan dia lambung. Bilangan percubaan. Okey, R ni kejayaan. Okey, R ni kesudahan atau kejayaan dia dapat nombor tu lah nombor 4. Okey, kesudahan atau kejayaan dia dapat nombor 4. Okey. Untuk yang X sama dengan 0 ni. Okay, X sama dengan 0. Dia langsung tak dapat nombor 4. Jadi 3 C4. N dia 3 kan. Yang ni N. Ni N sama dengan 3. Okay. N sama dengan 3. Kita punya. Kalau kita tulis yang dalam pemboleh ubah rawak tu. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Okey, jadi kita pun kiralah untuk X sama dengan 0. Okey, X sama dengan 0 masuk dalam rumus NCR 3C0 darab 0.25
kuasa kosong. Okay, sebab kat sini kuasa R dia mesti sama dengan R pada NCR. Okay, 0.75 darab 3. Okay, 3 ni macam mana dapat? 3 tolak kosong. Okay, 3 tolak kosong. So, dapat 3 dekat situ. So, tekan kalkulator 0.4219. So, jawapan dia sama je. Kita guna rumus dengan kita kira daripada gambar rajah pokok. Jawapan dia akan sama. Okay, lepas tu kita buatlah untuk X1. So, X1 3C1. Okay, P kuasa R 0.25 kuasa 1. Q kuasa N tolak R 0.75 kuasa 2. Okay, 3 tolak 1, 2. Tekan kalkulator dapat jawapan. Okay, jawapan dia sama. Tengok jawapan dia sama je 2 ni. Okay, sekarang kita buat untuk PX sama dengan 2 dan PX sama dengan 3. Okay, bila guna rumus, pengiraan dia lebih ringkas. Okay, contoh 8. Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada satu hari tertentu ialah 0.45. Okay, kalau hujan turun, kebarangkalian dia 0.45. Dengan menggunakan rumus, cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu, hujan akan turun tepat 4 hari, sekurang-kurangnya 2 hari. Okay, kita ada soalan kat sini, dia suruh cari kebarangkalian dalam satu minggu, hujan akan turun. Okay, soalan pertama, tepat 4 hari. Soalan yang kedua, sekurang-kurangnya 2 hari. Okay. P dalam kurungan X sama dengan R sama dengan NCR darab P kuasa R darab Q kuasa N tolak R. Okay, penyelesaiannya begini. Okay, untuk satu minggu, seminggu kita ada 7 hari. Satu minggu kita ada 7 hari. Jadi 7 hari ini diwakilkan dengan N. Okay, N bilangan hari untuk satu minggu iaitu 7. Okay, kebarangkalian hujan 0.45. Jadi kebarangkalian hujan ni adalah P. Okay, berjaya hujan. Macam tu. Jadi P 0.45. Q, okay, untuk Q ni dia sama dengan 1 tolak 0.45. Jadi kita dapatlah Q 0.55. Okay. So kita dah ada N, dah ada P, dah ada Q pun dah ada. Jadi kita boleh cari kebarangkalian tepat 4 hari hujan. Tepat 4 hari. Okay. So maksud dia X dia sama dengan 4. Dalam seminggu 4 hari akan hujan. Jadi seminggu rumus kita NCR. Jadi 7C4 darab P 0.45 kuasa R. Okay, R kita kat sini 4. Jadi yang ini pun 4. Darab dengan Q 0.55 kuasa N tolak R. 7 tolak 4 dapat 3. Okay, jadi tekan terus kalkulator. 7C4 darab 0.45 kuasa 4 darab 0.55 kuasa 3. Kita akan dapat jawapan 0.2388. Okay, itu jawapan A. Jawapan B, sekurang-kurangnya 2 hari. Okay, sekurang-kurangnya simbol kita lebih besar. Lebih besar sama dengan 2 hari dan lebih hujan. So dalam seminggu kita ada 7 hari. Okay, dalam seminggu tu ada 7 hari. Sekurang-kurangnya 2 hari hujan. Maksud dia 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari boleh hujan. Okay, dia nak sekurang-kurangnya 2 hari. So bila sekurang-kurangnya 2 hari, dia lebih besar sama dengan 2 ni. Apa yang kita akan buat? Kita akan tambah
X sama dengan 2 tambah X sama dengan 3 tambah X sama dengan 4 sampailah X sama dengan 7. Kena tambah semua. Jadi banyak kita nak kira. Berapa banyak ni nak kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6 kita nak kira. Okey, nak senang kita akan buat 1 tolak. Okey, 1 jumlah keseluruhan kebarangkalian kita adalah 1. So, maksud dia macam ni. Kita ada 7 hari. Okey, 7 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita ada 7 hari. Jumlah kebarangkalian untuk ke-7 hari ni, jumlah kebarangkalian dia adalah 1. So, kita tambahlah kebarangkalian hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh ni kita tambah semua, kita dapat jumlah dia 1. Okey. Kalau kita nak kira untuk X lebih besar sama dengan 2 ni, kita nak kena tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7 tu banyak. Jadi, kita buat jumlah kebarangkalian 1 tolak dengan, okey, bila kebarangkalian, taburan kebarangkalian kan, dia akan mula dengan X kosong kan. Dia mula 2 kat sini. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 2. Jadi 2 ke atas ni hujan. Okey. Jadi kita akan tolak dengan kosong dengan 1 ni. Yang ini. Jadi senang kita nak kira. Bila kita tolak dengan yang depan ni, kita cuma kira untuk X sama dengan kosong dengan X sama dengan 1 sahaja. Okey, yang ini kita kira kurang dari 2 hari hujan. Okey, 1 tolak ni dekat sini dia bukan lagi sekurang-kurangnya lah. Kita ubah sikit. Kurang dari 2 hari hujan. Jadi kurang dari 2 hari hujan maksud kurang daripada 2 hari. Okey, 2 hari kat sini maksud dia 0, 1. Okey, 2 tu tak termasuk. Sebab tu kat sini kita guna 1 tolak X sama dengan 0, X sama dengan 1. Okey, guna rumus. Rumus masih lagi sama. NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, cumanya R kita tu kita guna 0 dengan 1. Okey, tu 1 tolak X0, X1. Kita dapatlah jawapan 0.8976. NCR, okay, NCR tu bermaksud N bilangan percubaan, okay, N bilangan percubaan mana-mana R kali kejayaan dipilih. Okay, contoh dia kat sini dia bagi macam contoh A kita ni lah, tepat 4 hari, maksud dia dalam seminggu 4 hari dipilih. Okay, C pilih 4 daripada 7. Okey, lepas tu kat sini P ni 4 kali kebarangkalian kejayaan. Q ni 3 kali kebarangkalian untuk kegagalan. Okey, tu dia punya tips dia. Kat situlah kita ambil daripada buku teks. Okey, contoh seterusnya nombor 9. Emma melakukan tinjauan peratus murid di sekolahnya yang menaiki bas sekolah. Didapati 45% daripada murid di sekolahnya menaiki bas sekolah. Okey, 45% naik bas sekolah. Satu sampel terdiri daripada 4 orang murid dipilih secara rawak. A. Bina jadual taburan kebarangkalian binomial bagi bilangan murid yang menaiki bas sekolah. B. Lukis graf. C. Daripada jadual atau graf cari kebarangkalian lebih daripada 3 orang murid menaiki bas, kurang daripada 2 orang murid menaiki bas. Yang ni senang sikit lah sebab dia suruh cari nilai kebarangkalian tu daripada jadual ataupun graf. Okay. Soalan A, bina jadual. Okay. Kita wakilkan X tu mewakili bilangan murid yang menaiki bas. Okay. So, X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 sebab dia sampel dia hanya 4 orang. Jadi dia boleh tak ada langsung yang naik bas, seorang naik bas, 2 orang, 3 orang atau 4 orang yang naik bas. Okey, N dia 4 sebab sampel dia pilih 4 sahaja. P kebarangkalian murid menaiki bas 45%. Jadi 45% kita tukar kepada dalam bentuk kita tukar kepada
perpuluhan, so 0.45. Okay, Q ni 1 tolak P. Jadi 1 tolak 0.45. Kita dapatlah 0.55. Okay, dia suruh buat jadual. Jadi kita pun buatlah jadual. X sama dengan R. R kita sama dengan yang dalam tata tanda set ni. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, kebarangkalian untuk X kosong kita guna rumus. Okay, kita guna rumus NCR P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okay, jadi masuklah 4 C kosong, 0.45 kuasa kosong, 0.55 kuasa 4. Okay, tekan kalkulator, kita dapatlah jawapan. Dan kita buatlah untuk X1, X2, X3, X4. Okay, kira semua. Lepas tu kita letak dalam jadual. Okay, bila dah kira, jawab soalan 1. Soalan 1 pula. Soalan B. Lukis graf bagi taburan ini. Okay, kita dah ada X. Kita dah ada R untuk paksi X. Dan kita dah ada kebarangkalian untuk paksi Y. Jadi graf kita begini. Okay, paksi X, R, 0, 1, 2, 3, 4. Paksi Y kita kebarangkalian yang kita kira. Okey, lepas tu skala untuk paksi Y ni, skala untuk paksi Y kita kena pandai-pandai agak daripada jawapan yang kita dapat. Okey, jawapan paling kecil 0.04, paling besar 0.36. Jadi kita boleh mula daripada 0.05, paling besar ni 0.35 ataupun boleh letak last atas sekali ni 0.40. Okay, lepas tu kita plot lah. X0 plot 0.0915. Okay, plot untuk setiap kebarangkalian yang kita dapat. Okay, bila dah plot, kita pun garislah graf kita. So, graf taburan binomial dia sama dengan graf pemboleh ubah rawak diskrit. Okey, satu garis lurus menegak. So, daripada titik yang awak plot, sambung kepada paksi X. Okey, satu garis tegak. Okey, dah ada jadual, dah ada graf. Soalan C, daripada jadual atau graf, cari kebarangkalian lebih daripada 3 orang murid. Jadi P X lebih besar dari 3. Okey, lebih besar dari 3, kita tak ambil 3. Okey, 3 tu tak termasuk. Okey, 4 sahaja. Jadi kebarangkalian untuk 4 ni 0.0410. Okey, soalan yang kedua, kurang daripada 2. Kosong dengan 1 sahaja. Okay, kurang daripada 2. 2 tak masuk. Jadi kita akan cari kebarangkalian untuk yang tidak naik bas langsung atau seorang yang naik bas. Jadi kita tambahlah X0 tambah X1. Tak perlu nak kira lagi sebab kita boleh ambil jawapan daripada jadual ataupun graf. Okay, jadi kita tambah 0.0915 tambah dengan 0.2995. Kita dapatlah kebarangkalian kurang daripada 2 orang menaiki bas 0.3910. Okey, kita sambung contoh 10. Okey, contoh 10. Rajah di sebelah menunjukkan graf bagi satu taburan binomial. Okey, dia dah bagi graf. Kita tak payah kira, tak payah lukis. Dia dah bagi graf di sini. Okey, graf sebelah sini dah ada. Okey, soalan dia, nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X dan cari nilai N. Okey, nyatakan semua kesudahan yang mungkin bagi X ni kita tengok pada paksi R. Okey, paksi R apa nombor dia? Okey, kalau tengok pada graf kat sini, nombor dia adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan X sama dengan dalam tata tanda set 0, 1, 2, 3, 4. B, cari nilai N. Kalau awak perasan pada paksi Y,
Okey, dia tak ada nilai yang lengkap. Okey, nilai kebarangkalian yang lengkap. Dia ada N. Okey, ada pemboleh ubah dekat sini. Jadi, nilai N yang inilah yang kita kena cari. So, macam mana nak cari? Kita akan tambah semua kebarangkalian. Kita samakan dengan 1. Okay, jadi kebarangkalian untuk X sama dengan 0. Tengok pada graf X sama dengan 0. Nilai dia 1/16. Okay, jadi 1/16 tambah X sama dengan 1. N. Okay, tambah X sama dengan 2. Okay, ni X sama dengan 2. 5/16. Tambah X sama dengan 3. N. Tambah X sama dengan 4. 1/2. N sama dengan 1. Okay, lepas tu kita selesaikanlah macam biasa. Asas matematik 1/16 tambah 5/16. Tambah 1/2N tambah N tambah N. Sama dengan 1. Jadi, bila kita kira last kali jawapan kita akan dapat N sama dengan 1/4. Okey, seterusnya. Okey, subtopik yang terakhir untuk taburan binomial. Kita nak cari mean, variance dan sisihan piawai bagi satu taburan binomial. Okey, rumus mean untuk taburan binomial. Okey, kita guna simbol mu kat sini. N darab P. Okey, mean N darab P. Variance N darab P darab Q. Sisihan piawai punca kuasa 2 variance. Okey, NPQ ni tadi variance. Jadi, untuk sisihan piawai, kita ambil jawapan variance, kita punca kuasa 2 kan. Okey, contoh. Satu kajian mendapati 95% daripada rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas mempunyai lesen memandu kereta. Jika 160 orang dipilih secara rawak daripada kumpulan umur itu, jangkakan bilangan rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun dan ke atas yang mempunyai lesen memandu kereta. Seterusnya, cari variance dan sisihan piawai bagi taburan ini. Okey, jangkakan bilangan rakyat Malaysia. Okey, mean lah. Okey, jangkakan ni mean. Berapa ramai rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun ke atas ada lesen memandu. Okey. Apa nilai P kita? Kejayaan rakyat Malaysia mempunyai lesen memandu 95%. Okey, 95% tukar kepada perpuluhan. So, kita akan dapat P 0.95. Q 1 tolak 0.95. So, kita dapat Q 0.05. Okey, N sampel yang dia pilih 160. Jadi, N dia 160. Okey, yang pertama jangkakan bilangan, kita cari mean. So, mean N darab P. 160 darab 0.95. Kita dapat jawapan. Mean dia 152. Okey, variance N darab P darab Q. Okey, 160 darab 0.95 darab 0.05. Jawapan 7.60. Ataupun kita dah ada jawapan untuk NP tu. Okay, NP tu kita dah ada jawapan. 152. Kat sini kan sama. NP juga untuk mean tu boleh je tulis terus. 152 darab 0.05. Okay, jawapan sama. Kita akan dapat 7.60. Okay, dan untuk sisihan piawai, punca kuasa 2 jawapan variance. Jadi punca kuasa 2 7.60. Kita akan dapat sisihan piawai 2.76. Okey, habislah untuk subtopik taburan binomial di mana kita dah belajar cara untuk buat jadual, cara untuk lukis graf. Okey, dan kita nak cari mean, variance dan juga sisihan piawai menggunakan rumus untuk taburan binomial. Okey, rumus taburan binomial. Kalau nak cari kebarangkalian NCR
P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Kalau nak cari min, simbol mu N darab P. Variance, sigma kuasa 2 N P Q. Sisihan piawai sigma sama dengan punca kuasa 2 variance N P Q.